Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar hari ini Bapak Ibu, Tuan Puan, saudara-saudari di mana juga berada. Doa Pak Haji di kepetangan begini agar semua sihat-sihat ya. Jangan stres, jangan jadi kemurungan. Tajuk kita kemurungan. Kemurungan yang kedua lah maksudnya. Semalam pun dah Pak Haji ceritakan tentang kemurungan ini ya. Tetapi hari ini kita cuba detail-detailkan lagi. Di samping dengan herba-herba anti murung kita yang ada di depan kita ini. Ini mengkudu. Mengkudu ya. Pak Haji dah tunjukkan mengkudu ni, mengkudu kecil. Namanya Moringa elliptica. Tengok ni daunnya kecil-kecil. Panjang begini. Moringa elliptica. Kalau yang besar, daunnya besar itu dipanggil Moringa citrifolia. Tapi sebelum Pak cerita pasal mengkudu terlupa. Dah minum kopi radik atau belum? Kalau yang belum minum dulu supaya badan kita fit hari ini, supaya kita sihat. Mudah-mudahan COVID-19 tak kena pada kita, keluarga kita, teman-teman kita. Mereka yang belum minum lagi, suruh mereka minum ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Ini ikhtiar kita supaya langkah prevention, pencegahan. Betul kan? Jadi itu di antaranya. Baik, kembali pada mengkudu. Tengok ni, mengkudu kecil. Sebab apa disebutkan ini mengkudu kecil? Sebab daunnya kecil-kecil. Kalau mengkudu Moringa citrifolia, daun dia lebar-lebar, besar-besar ni. Itu diambil buahnya pun besar. Ini daunnya kecil, buahnya pun kecil. Cuba tengok ni buahnya kecil. Tetapi kita tak guna daun ni. Kita guna akar. Akar itu akar mengkudu ya, mengandungi melatonin ya, dan juga dia dapat mengeluarkan serotonin. Melatonin dan serotonin ini atau serotonin ini disebut sebagai satu bahan yang ada dalam neurotransmitter otak kita ni. Dengan adanya serotonin, maka itu disebut hormon bahagia, gembira, hormon cinta. Hormon kita dapat lihat hidup ni berwarna-warni. Jadi kalau tidak ada hormon ini, itulah masalah stresnya. Jadi oleh sebab itu, salah satunya ada di dalam mengkudu. Mengkudu ada dalam kopi radik. Itulah sebabnya Pak Haji suruh minum kopi radik tadi, supaya jangan stres. Ya, kalau kita tengok ni stres, satu yang tak menarik dalam hidup. Iaitu salah satu daripadanya ialah masalah neurotransmitter, yakni dalam otak manusia itu ya. Jadi orang yang kekurangan serotonin ini, dia terkait dengan kekurangan melatonin juga. Melatonin tu susah tidur lah pada waktu malam. Tidur juga, tapi kalau bunyi sedikit saja sudah terjaga, sudah tak mau tidur lagi. Tak dapat deep sleeping. Macam mana yang katakan deep sleeping tu? Banyak orang duk bertanya dekat Pak Haji, dia kata, bagaimana deep sleeping tu? Kami boleh tidur saja, siang boleh tidur, atas kerusi boleh tidur, atas mobil boleh tidur, mudah saja tidur. Apakah ini tidak disebut sebagai kemurungan? Salah ya, orang yang ada kemurungan itu banyak tidur pun kemurungan juga. Kekurangan tidur pun murung juga. Banyak tidur murung juga. Jadi oleh sebab itu, maka soalannya bukan pada tidurnya panjang atau pendek, tapi adalah kualiti tidurnya. Macam mana? Mudah tidurnya. Mudah. Bukan berartinya letakkan kepala tu sudah 1 jam, tengok ke kiri, tengok ke kanan, bunyi cicak lagi di rumah kita, bunyi malam-malam ni kalau tempat Pak Haji ni bunyi macam-macam bunyi. Jadi bila bunyi macam-macam ni tak tidur-tidur lagi. Puas ya. Kalau orang Melayu dulu dia ada pantun lagi. Ya, kalau gugurlah nangka, jangan menimpa sidahan pauh. Kalau tidurlah mata, jangan terkenang orang yang jauh. Itu di antaranya. Sebab apa jadi begitu? Sebab terkenang orang jauh. Bukan. Ini bukan sebab terkenang orang jauh, tapi ialah kemurungan. Penyakit kemurungan, tak boleh tidur malam. Jadi yang nama deep sleeping itu mudah tidur, mudah kita terletak saja kepala kita di bantal langsung dapat tidur. Itu namanya deep sleeping. Jadi kalau nak baca doa siap-siap. Bismika Allahumma ahya wa amut. Terus letak-letak, terus kita tertidur. Itu deep sleeping.
Dan bila kita bangun pada besok hari, kita jadi cerdas, jadi cergas, kita jadi fresh. Dalam otak kita tu tak ada gumpalan beban yang terus dipikul, akumulasi, tak ada, habis. Jadi benarlah tidur tu sebenarnya untuk erase, untuk delete segala masalah. Kalau dapat tidur, InsyaAllah tubuh badan sentiasa jadi sihat, InsyaAllah. Soalnya kalau kita tak mau tidur ni bagaimana? Ya, tidur ini dia bermula daripada anak-anak kecil. Kita tengok anak kecil, ketika dia baru dilahirkan, tidur saja dia. Sampai kan orang kata anak kecil tu kalau tidur di atas riba ibu, kalau bom meletup di tepi dia pun dia tidur dengan selesanya, tidur dengan damainya. Sebab apa? Dia anak kecil yang gelisah, yang takut ibunya. Jadi itu adalah antaranya, disebutkan begitu. Tetapi bila dia makin dewasa sampai ke lansia, lanjut usia, maka tidur itu sudah makin berkurangan. Jadi berartinya tidur itu sudah tidak jadi sebagai untuk erase, untuk delete, untuk riliskan semua permasalahan beban di dalam pemikiran kita. Tidur tak jadi obat dah. Kalau dulu tidur bisa jadi obat, bisa jadi ubat untuk kita fresh, kita bangun pada esok. Kerana apa? Kerana kita kekurangan hormon serotonin. Di mana nak dapat hormon serotonin ini? Ubat tidur tak boleh. Badan kita ketika kita bangun besok, kita akan jadi lemah. Itu ubat tidur. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak sebutkan begini ya, yang dikatakan deep sleeping ini ialah tidurnya mudah, bangun besok cergas. Tapi kalau bangun besok malas saja, dia tak dapat deep sleeping. Apa dia herba yang kita boleh gunakan? Mengkudu. Saya gunakan mengkudu. Mengkudu itu dia dapat menghasilkan serotonin dalam tubuh badan kita. Dalam kepala kita ni ada satu kelenjar namanya pineal gland. Pineal gland ni sebesar biji kacang tu. Ya, di dalam otak dalam kita, betul dengan tempat sujud kita, dalam otak dalam itu. Dahulu ahli sains pun tak dapat menemui apa fungsi pineal gland ini. Tapi kemudian dikaji, barulah faham bahawa pineal gland ini adalah mengeluarkan melatonin. Disebut sebagai mata ketiga. Kita ada dua mata, satu mata, dua mata. Mata ketiga kita ialah di pineal gland atau kelenjar pineal yang mengeluarkan melatonin untuk dapatkan tidur yang berkualiti. Jadi oleh sebab itu, ya kena ingat ya, dalam tempat tidur itu mesti gelap. Tak boleh, kalau ada lampu terang-terang sedikit saja. Ya, tidak boleh tidur dalam tempat yang cerah begini sebab mata ketiga kita tak tidur. Mata ketiga kita itu pineal gland tak tidur. Bila pineal gland tak tidur, maka kita tak dapat rehat. Kita boleh tidur juga tapi tak dapat rehat. Ya, nak rehat bukan hanya kepada fikiran kita saja, tubuh badan kita harus rehat keseluruhannya. Jadi bagaimana? Tidur itu mesti digelapkan tempatnya. Ya, sehingga kita tidak ada cahaya-cahaya yang terang. Bagaimana tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gelap ataupun terang. Masya-Allah ya. Kalau kita kaji dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bangun berqiyamul lail. Ya, bangun mengerjakan solat malam, sampaikan Aisyah memegang-megang kakinya, dia tak jumpa Rasulullah. Berartinya gelap ya. Jadi dia meraba-raba begitu, maka terpeganglah kaki Rasulullah yang pada ketika itu sedang sujud. Jadi gelap. Jadi maksudnya nak ceritakan bahawa suasana di tempat tidur itu harus suram, gelap. Tak boleh terang benderang, kena ada lampu khusus. Bagaimana kalau saya ada lampu garam bukit? Kan bukit boleh kita letakkan, tapi janganlah terang sangat. Jangan letak dekat kepala betul-betul. Dia kata siapa nak ambil garam betul-betul. Bukan begitu. Itu adalah merupakan ion ya, dipanggil ion sebagainya. Itu adalah di antaranya. Ingat ya, bahawa tempat tidur mestilah tempat tidur yang gelap untuk merembeskan pineal gland, merembeskan serotonin. Serotonin itu adalah untuk apa? Untuk dapat happy, untuk dapat gembira. Hormon yang Pak Haji selalu sebut
Selalunya orang ni dia selalu salah sangka ya. Hormon gembira, hormon bahagia, hormon cinta. Yang dia duduk petika hormon cinta tu. Hormon cinta itu sebenarnya untuk kita itu mencintai diri kita sendiri. Ya, kita tak rasa diri kita ini tidak berguna, kita tak rasa kita ini ada semangat, putus asa, kan itu semua kemurungan. Jadi sebab apa? Kita harus merasakan, menghargai setiap urat daging, darah, tulang kepada semua yang Allah cipta dalam tubuh badan kita ini dihargai, betul-betul dihargai, betul-betul disyukuri. Bukannya orang yang putus asa, malas, tak ada semangat, nak mati, tetapi hidupnya begitu sepanjang kehidupannya. Ini kemurungan. Itu di antaranya sebab yang pertama, masalah neurotransmitter. Maka obatnya ialah mengkudu. Kapsul mengkudu boleh kita ambil daripada bahagian buahnya. Itu yang paling bagus. Ya, bila kita belajar tentang herba, kita lihat ya, dipanggil makroskopik. Kalau buah, misal buah manggis, bagus untuk bahagian kepala. Yang manggis bagus juga untuk jantung, bagus juga untuk jantung, untuk kanser usus, untuk yang lain-lain lagi. Xanthan itu memang bagus. Tetapi paling baik manggis itu untuk bahagian kepala. Contohnya ya, kalau orang yang sakit migrain, kalau boleh dipersandingkan di antara ubat kimia dengan kulit manggis, nescaya menanglah kulit manggis itu untuk menghilangkan migrain. Kalau hanya paracetamol, hilang, besok sakit lagi. Manggis tidak begitu. Kalau hilang, hilangnya terus hilang. Dia tidak datang lagi. Mungkinlah kita salah makan sebagainya, dia akan datang sekali. Tidak rutin. Ya, tidak rutin. Itu nak sebut kata buah manggis. Begitu buah mengkudu. Jadi oleh sebab itu, maka kita guna kapsul buah mengkudu atau kapsul mengkudu. Di dalam produk HP ini ada kapsul mengkudu. Selalunya kalau orang datang minta ubat dekat Pak Haji, biasanya kita akan tanya usianya berapa. Dia kata umur saya dah 50, 55, 60, 65. Yang ni tak perlu tanya-tanya apa lagi. Mesti masuk salah satu bahan yang kita nak bagi ialah mengkudu. Mesti masuk. Tak perlu tanya-tanya lagi. Ada darah tinggi kah, ada apakah, bagi saja mengkudu tu. Sebab orang ini masalahnya ialah imbalance hormon di dalam otaknya ini. Maka kerana masalah di bahagian otak ni, dia mengawal seluruh tubuh badan kita yang disebut sebagai kelenjar pituitary gland. Dia mengawal induk mengawal daripada hormon dalam ada tubuh badan kita ini. Kalau pituitary gland ini ada masalah, berarti tubuh akan jadi masalah. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Kenapa setiap kali orang datang Pak Haji bagi kapsul mengkudu. Kapsul mengkudu ini atau nama glamournya noni. Noni. Nama saintifiknya Morinda citrifolia, Morinda elliptica. Itu di antaranya. Nama keluarganya, keluarga apa ya? Simaru Basih kata salah Pak Haji. Wallahu alam. Itu kena cek balik. Jadi apapun yang Pak Haji nak sebutkan ialah ingat masalah sakit kepala, sakit dalam kepala, sakit orang kata menggigit-gigit di dalam kepala, ingat manggis. Ingat manggis. Sebab itu manggis juga digunakan untuk kecantikan. Kalau kita makan banyak, muka jadi putih. Muka jadi whitening lah. Whitening untuk jadi pemutih muka. Selepas ambil banyak manggis. Bukan putih macam putih pucat tu, bukan. Putih ini putih pink. Dalam Quran sebut ka'amsalil lu'il maknun. Ya, dalam Quran sebut itu puteri-puteri syurga itu umpama mutiara-mutiara yang tak tersentuh. Lu'lu' tu mutiara. Mutiara tu putih kah? Tak, bukan macam kapas. Mutiara tu kan warna dia putih-putih kemerah-merahan. Masya Allah. Itu dipanggil lu'lu'. Lu'lu' tu mutiara.
Ya, jadi oleh sebab itu maka begitu juga dengan muka kita ni, kalau cantik dia tak putih. Kalau putih tu pucat. Bibir dia pucat, elok tak? Tak cantik. Ini pucat batang ni pucat. Dia tak merah. Dia kena dia pink. Pink. Tapi manalah ada orang kata ini herba untuk pinkkan muka? Tak ada. Selalu orang sebut whitening, bagi putih. Whitening. Pintening ada? Tak ada. Pintening tak ada? Tak ada. Jadi sebenarnya cantik itu ialah pinnya itu. Jadi oleh sebab itu pink itu ialah urat-urat darah kita. Jadi oleh sebab itu orang yang ada masalah jantung, ini ilmu sikitlah. Sikit-sikitlah kita kongsikan, mendiagnoskan. Kalau orang ada masalah jantung ni dia jadi gelap muka. Jangan kita pula pandai-pandai tengok mukanya tak bercahaya, tidak ada nur. Aduh, tak ada nur pula. Itu bukan tak ada nur, itu masalah jantung. Kalau orang meninggal dunia, jangan cepat-cepat ni. Tengok-tengok orang tu meninggal dunia, mukanya hitam gelap. Ya Allah, aku tengok mayatnya hitam gelap. Apa dosanya? Ya Allah. Itu serangan jantung. Memang gelap. Tunggu setengah jam lagi. Eloklah, putihlah balik tu sebagainya. Itu pun kadang-kadang ya, kadang-kadang banyak orang kita sangka-sangka yang orang kata suuzon, sangka buruk. Tak boleh kita macam tu. Ya, pandangan mata kita ini banyak yang menipu. Ingat, pandangan hati itu yang benar. Pandangan mata kita ni kadang-kadang tengok orang tu gelap saja mukanya, ini sudah tentu orang tak beriman ini. Sedangkan dia sakit jantung, sudah pasang ring. nak putih macam mana? Ataupun aku nampak mukanya tu putih bercahaya-cahaya. Itu bukan putih bercahaya, itu sakit buah pinggang. Itu masalah pucat. Mata selalu menipu. Yang betul pandangan hati. Pandangan hatinya apa? Pandangan jangan sangka buruk dengan orang, sangkakanlah kebaikan dengan orang. Tengok anak kecil yang kurang dosa pada kita. Tengok orang tua yang banyak ibadat pada kita. Jangan kata orang tua ni entah ibadat atau tidak. Jangan sebut begitu. Anak kecil ni belum tahu lagi besarnya. Tak boleh sebut begitu. Tak boleh. Mesti sangka. Baik. Orang yang ada masalah kemurungan ini, fikiran dia, pola fikir dia ke arah pesimis. Ke arah tidak. Ucapannya tidak. Kenapa kamu tidak mau berniaga? Tak berjaya. Tidak berjaya. Kenapa kamu tidak usaha? Tidak boleh. Kenapa kamu tidak mau bersama kami? Tidak ada masa. Semua istilah hidupnya tidak. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita tengok akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menceritakan Zaid bin Harisah yang pernah menjadi anak angkat kepada Rasulullah SAW menceritakan bahawa Rasulullah ini selalunya dia tidak mengatakan tidak. Ya, begitu sekali orang kata positifnya Rasulullah SAW itu. Ya, tetapi Rasulullah itu pandai sekali. Ya, kalau bergurau pun bergurau yang benar. Kita kalau bergurau, kalau tak benar, dia gunalah istilah-istilah yang buatkan yang tak betul tu. Tapi Rasulullah ini berguraunya benar. Ya, ketika Rasulullah menyebut orang tua tak masuk syurga, itu kan benar gurauannya. Maka menangislah orang tua tersebut. Rasulullah memujuk, subhanallah, pujukan Rasulullah ini yang dinanti-nantikan. Kalau anak itu menangis, sebab apa dia menangis? Dia menangis. Kita pukul lagi, menangis lagi kuat. Kenapa? Dia nak dipujuk. Kadang-kadang bukan banyak sangat isunya, sikit-sikit yang sebut tu menangisnya panjang-panjang sangat. Kita ambil rotan, menangis lagi saya pukul. Dipukul. Tak boleh begitu. Jangan nangis nak. Simpan air tangisannya itu untuk menangis kita, mengenangkan bagaimana selamat atau tidak kita besok-besok di akhirat kelak. Ya, jadinya begitu, dipujuk dia. Karena tangisan ni kebanyakannya orang menangis ini dia mau dipujuk. Begitu juga dengan orang yang kemurungan. Orang kemurungan lingkungan dia tak faham.
Kadang-kadang dia tak dapat support daripada keluarga. Ya, misal kata sebagai contoh ya, salah satu sebab kemurungan ini kematian orang yang dikasihi. Murung. Cuba kita bayangkan, anak-anak kematian ayah, isteri kematian suami. Dia sudah tidak ada selera nak makan. Sudah hilang semuanya, sudah hilang dalam dirinya. Gelap tiba-tiba. Cahaya yang menyala padam tiba-tiba. Itu dia. Cahaya itu menerangi kehidupan, tiba-tiba padam. Kemana hendakku pergi? Kemana kaki nak melangkah? Tak tahu. Kadang-kadang kita fikir-fikirkan, ya, anak-anak yatim ini, ya, janda-janda juga begitu. Sebab itu Rasulullah SAW ini orang yang paling santun dengan anak-anak yatim. Ketika suatu hari Rasulullah SAW berjalan, dilihat ada anak-anak yang bermain. Tiba-tiba dilihat ada satu orang anak yang tak bermain. Lalu Rasulullah SAW bertanya kenapa. Dia kata, ya, ayahku sudah meninggal. Rasulullah SAW direngkahkan cerita ya. Rasulullah mengatakan, aku adalah ayahmu. Wah, gembira. Anak tersebut gembira, happy, pergi bermain dengan kawan-kawannya. Sebab itu caranya Rasulullah SAW ini, kalau jumpa anak yatim, dia usap di kepala. Kita pun begitu juga. Sebab ada hikmahnya, di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita sebanyak jari kita menyentuh di bahagian rambut-rambut anak-anak tersebut. Maka yang kedua, Allah akan bagi lembutkan hati kita. Hati kita jadi lembut. Hati keras ini, Masya Allah, keras, lebih keras daripada rock, batu. Hard rock, batu yang keras itu sebagainya. Hati itu lebih keras daripada itu. Tetapi dengan kita mengusap kepala anak-anak yatim ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita sekeping hati yang boleh dikepal-kepal. Sekeping hati yang dibawa berlari. Itu dia. Jadi oleh sebab itu, apa yang saya nak sebutkan dekat sini, bahawa orang yang kehilangan orang yang dikasihinya itu juga boleh menyebabkan dia menjadi kemurungan. Lingkungan tak beritahu. Lingkungan hanya tengok ada harta pusaka atau tidak. Ya, jadinya begitu. Jadi kadang-kadang, ya, mereka ni terhalau, terkeluar daripada wilayah tempat tinggal mereka gara-gara pusaka ini. Masya Allah, berapa banyak yang berlaku begitu. Kadang-kadang dulunya suaminya itu bersama dengan suami tinggal di tanah pamannya. Tiba-tiba sudah mati suaminya itu, dihalau keluarnya keluarga tersebut, pergi cari rumah kontrak. Siapa yang mengetahui ini? Siapa yang mau mengambil tahu tentang kehidupan orang-orang yang begini? Kadang-kadang mereka duduk tidak ada rumah, menumpang di rumah yang tak bayar sewa, yang kerap kali ditanya oleh tuan rumah bila mau bayar sewanya. Tak ada wang. Nak keluar ke mana mau pergi? Sebab itu Masya Allah, ada suatu hal yang kita kena fikir-fikirkan. Begitu juga dalam COVID-19 ini, bila dah berlaku begini, kita tak tahu jiran kita bagaimana ni. Jiran kita, orang keliling kita, tengok keliling kita, apakah mereka sudah cukup makan? Apakah mereka tidak mempunyai permasalahan? Subhanallah, ada beramai yang menghantar mesej dengan saya, Pak, tolong Pak. Salah seorang teman kita di Indonesia, daripada Banting Murung. Banting Murung ni banting murung lah. Murung kemurungan. Banting tu maksudnya tempat itu ada tempat rama-rama yang banyak sekali. Bukan takat rama-rama, tetapi dia ada tempat air terjun. Kalau kita pergi itu, kemurungan kita hilang. Dekat Maros, dekat Sulawesi. Pak Haji dah pergi 3 kali dekat situ. Sebab apa? Orang kata hilang murung.
Pergi hilang murung. Pergilah duduk dekat situ tepi air terjun. Hilang betul murungnya. Sebab apa? Dia boleh hilang. Tengok orang datang dekat situ, tengok orang berniaga dekat situ, tengok rama-rama yang berjuta-juta, entah begitu cantik sekali rama-rama itu. Allahu Akbar. Hari ini mereka hubungi dengan Pak Haji, Pantai Murung ini sudah jadi kawasan merah, zon merah, tak boleh masuk orang, mereka tak boleh menjual, mereka tak ada pendapatan. Mereka terpaksa tinggal di rumah mereka. Jadi ke mana mereka mau pergi? Ke mana mereka mau pergi untuk mendapat? Jadi oleh sebab itu jiran-jiran yang ada itu mesti yang dekat-dekat, yang hampir-hampir, seperti mana yang Pak Haji selalu sebutkan, ya. Orang yang sakit, misal kata seorang perempuan yang kena penyakit breast cancer. Jadi yang tahu tentang betapa stresnya dia, betapa susah hatinya ialah keluarga terdekat, suami, anak-anak. Jadi orang yang terdekat, orang yang lingkungan terdekat itulah yang harus memahami apa yang harus aku lakukan kepada saudaraku ini. Itu dia yang Pak Haji nak sebutkan tu. Supaya kita ada hati yang hidup. Supaya COVID-19 ini kita palang, kita duduk di rumah, Allah bagi kita hati. Dulu pun dah ada hati dah. Supaya kita lebih banyak hati. Bukan lebih banyak berhati-hati, bukan. Tapi lebih banyak hati kita. Kalau hati kita masih tak rasa, kita tukar hati lain. Minta doa, ya Allah, tukarkanlah aku dengan hati yang lain. Kerana hatiku ini keras sekali. Tak merasa kesusahan jiran-jiran pun. Hanya mementingkan diri sendiri saja. Tak fikir tentang lingkungan kita. Itu minta Allah gantikan dengan hati yang lain. Ya, sebab Allah itu yang membolak-balik hati. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi itu adalah di antaranya. Satu lagi, kemurungan ini boleh juga berlaku dengan sebabnya orang itu ada thyroid. Indonesia panggil tiroid. Thyroid, hypothyroid. Hypothyroid ni juga boleh menyebabkan dia jadi kemurungan. Murung. Kalau hyper, dia jadi obses. Dia nak marah saja. Hypo, dia jadi aku nak mati dah. Ya, aku sudah hilang dah. Sudah hilang semua semua segala-galanya. Itu dia. Itu juga kesan. Jadi kalau kita kena dengan masalah thyroid ni, apa yang kita nak ambil? Itu yang Pak Haji nak ceritakan. Thyroid ni yang paling bagus ialah syak catalase, syak katilak. Bagus lagi untuk thyroid. Boleh juga gunakan VCO. Boleh kita gunakan Probumin atau kapsul haruan. Boleh kita gunakan. Sebab orang yang ada masalah thyroid ini ialah kita nak memperbaiki hormonnya, ya, tiroksin yang ada padanya. Baik, bagaimana kalau hyper? Apakah sama dengan hypo? Yang lebih dengan yang banyak, yang kurang. Lebih, banyak, kurang, sedikit. Hormon tiroksinnya. Apakah sama kita gunakan? Ini ada sikit perbezaan. Nanti akan Pak jelaskan sedikit lagi nanti insya-Allah. Baik, tapi sebelum itu, kalau orang itu ada hyper, kita bagikan dia dengan VCO, kita bagikan syak catalase, dan kalau dia ada hypo secara umum, kita cari seaweed, rumput laut. Ada jual rumput laut. Ya, ada yang jual dalam siap dah, maka kita ambil rumput laut tersebut. Itu boleh kita gunakan. Kita carikan, ya, seaweed boleh, aloe vera boleh, ya, daun lidah buaya boleh kita gunakan, insya-Allah. Tapi walaupun macam mana pun, tajuk kemurungan kita pada hari ini, hypothyroid itu ialah menyebabkan kemurungan. Mudah-mudahan jangan ada, ya, orang yang ada penyakit hypothyroid. Kalau ada, ya cepat-cepat ambil ubat bersama kita. Baik. Ada satu lagi yang tadi Pak Haji dah sebut tapi terlupa. Ini nak kena ulang balik ni. Orang sakit kepala. Sebut tadi, Pak Haji sebut, ambillah kapsul manggis. Betul. Kalau tidak ada kapsul manggis, ambil kulit manggis tu, tumbuk, biar kering. Tumbuk-tumbuk, ambil serbuknya, insya-Allah.
Satu lagi, jangan lupa bajakah, sakit kepala. InsyaAllah hilang. Kesian kadang-kadang subhan 5-6 tahun sakit kepala lah, tak mau hilang-hilang lah. Kenapa lah tak mau ambil daripada kapsul manggis? Kenapa lah tak mau ambil daripada bajakah? Itu yang nak ingatkan. Baik. Jadi kita nanti sebentar itu untuk lihat bagi laluan kepada pertanyaan. Ini Pak Haji nak tengok ya. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di sini ada 26 soalan. Masya Allah, 26 soalan. Banyak sekali ya yang bertanya. Okey, tak mengapa, terima kasih. Okey, soalan yang pertama Pak Haji cuba jawab daripada Palembang dahulu. Ya, orang Palembang, apa khabar? Kak Nur Hayati Daud, apa khabar? Ayah usia 83 tahun terkena kanser prostat stadium 3, sudah 6 tahun guna ubat doktor saja. Selain itu alami batuk menahun. Kelenjar ataupun kena kanser kelenjar prostat ini memang dengan izin Allah banyak yang sembuh dengan perawatan herba. Pertama, menggunakan daripada pokok tutup bumi, tapak leman. Tapak leman tu ada satu bahan aktifnya nama Fisalin B. Fisalin B itulah ubat untuk penyakit prostat. Ambil bersama dengan syak katilak. Dua kombinasi itu dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah. Selamat mencuba. Soalan yang kedua, suami usia 49 tahun sakit kepala di pagi hari. Ni dia, manggis ataupun bajakah, insya-Allah. Soalan yang seterusnya daripada orang yang kedua, iaitu daripada Jawa Tengah. Karanganyar dari Indonesia, Kak Nur Ihsanuddin. Apa khabar Kak Nur hari ini? Kita bagaimana? Dah minum kopi radik? Ya. Kak Nur bertanya soalan, bangun tidur mulut terasa pahit dan banyak air liur. Lidah tengah tengah lidah tu berparit-parit. Berparit pula ya. Warna putih pucat dan ada bekas gigi di pinggirnya. Gitulah ya. Tubuh cepat lelah dan apa ni. Inilah dia cerita ni. Ya. Pucat itu menandakan ada masalah ginjal. Ginjal ni panas ni. Apa sebab ginjal ni? Ya, ginjal ni panas ya. Jadi yang pertama sekali apa yang kita mesti kena buat ialah banyak juga kena ambil malax. Ataupun malax 3x3 dan jangan lupa pegaga ataupun pergi cari saja akar lalang. Kalau tak tahu akar lalang, Indonesia panggil ilalang. Kalau tak tahu akar ilalang, Imprata Senilika nama sains dia. Itu dia antaranya. Ya, terima kasih. Soalan yang ketiganya ialah daripada Terengganu, Abdul Basir. Apa khabar Abdul Basir dari Terengganu? Macam mana kita hari ini? Nampaknya Terengganu mencatat kejayaan ya di negerinya yang bagus sekali. Tahniah kepada Menteri Besar Terengganu. Masya-Allah, hebat. Ya, okey, soalannya bagaimana cara penggunaan bajakah untuk masalah paru-paru? Biasa saja. Ini khususnya kalau sudah kita nak menyawa tu tak boleh ada mukus. Jadi kerana asid yang terlalu tinggi. Kerana virus lah. Jadi kita ambil 3x3. Sekali ambil itu, buka, masuk ke dalam air panas, kacau-kacau, minum. Dah cukup. Kalau boleh rebus, 3 kapsul tu direbus dalam 2 gelas air sampai tinggal 1 gelas, minum lagi bagus. Alhamdulillah. Soalan yang keempat daripada Tenggerang Selatan. Ibu Yopi, apa khabar hari ini? Duduk di rumah sajalah. Macam juga Pak Haji pun duduk di rumah juga. Sebab tu kuliah ni kita insya-Allah boleh habis. Lagi panjang lagi kita duduk di rumah ni, lagilah boleh buat kuliah. Hanya bercakap saja. Ya, jadi sabar ya. Soalan dia, 2 mata ana minus 8 yang sebelah kanan sudah sebulan ni penglihatan buram nyaris tak terlihat. Apakah ubatnya? Semalam dah bagi tunjuk dah. Pokok tu kakak tu. Pokok rimbang. Terung rimbang, rebus minum. Itulah mata minus. Ya, tak perlulah pergi cari-cari ubat-ubat yang lain.
Mata plus, mata minus, itulah dia. Imbang, tok kakak, terung Belanda. Itu soalan yang kelima. Daripada Kota Palembang, Alam Shah, ya. Devi Alam Shah SC. Herba apa yang bisa membuat tubuh kita pulih dari lemas tak bertangga kerana gangguan ginjal? Memang betul lah. Ginjal ni dia jadi lemah saja. Ada dua, malak dan juga teh herba boleh digunakan untuk ginjal. Tapi kalau nak cepat ginjal ni, rawatnya ialah VCO dan juga Probumin. Pak Asrul yang tengok kat sini, pastikan Probumin cepat. Ya, kena order dengan Profesor Profesor Benny, kena lekas untuk dapat Probumin ini. Ataupun kak, kalau tidak ada, cari saja ikan gabus, ikan haruan, rebus. Bukan rebus, kukus. Yang mana satu rebus, yang mana satu kukus. Yang rebus tu masuk air panas, itu namanya rebus. Herba, ikan haruan jangan rebus, tapi kukus. Kukus tu macam mana? Duduk di tengah, air panas di bawah, haruan itu duduk di tengah, atas tutup. Macam kita buat pulut kukus, macam itulah. Soalan yang keenam, Bapak Syahrudin daripada Makassar. Apa khabar orang Makassar? Oh, Masya Allah Makassar, ya. Mudah-mudahan selamatlah, Masya Allah, ya. Kita tengok, Pak Haji tengok daripada YouTube itu. Ingat-ingat ya, kalau orang tu sudah kena virus, jangan pergi-pergi tengok, pergi buka-buka lagi, jangan. Masya Allah. Mudah-mudahan bukan berlaku di Makassar, saya tahu. Tapi hati-hatilah. Hati-hati. Sebab banyak orang dah tengok tu, dia pergi jalan-jalan, adik-adik saudara mara, dia bawa pula sebagainya. Soalan saya, mengalami hernia, pembesaran pada bahagian bawah perut, pangkal telah mengalami posisi skrotum. Betul, hernia ini usus tu keluar, pecah. Dia masuk ke kantung telur, bengkak besar. Dia kena buat operation. Itu dipanggil minor operation, sikit je. Dijahit balik supaya jangan jatuh lagi usus tersebut. Dia pecah, pecah. Ada satu layer yang pecah di situ. Jadi itulah yang kita kena lihat. Baik, soalan yang ketujuh daripada Kak Rosna Hamid. Kak Nah, apa khabar Kak Nah? Bagaimana untuk merawat HIV dan penagih ketum? Aduh, HIV itu SJ2. Biiznillah sembuh. Ada orang sebut mustahil jadi sembuh. Ya, apa lagi kita nak? Bagaimana nak bukti orang tu sembuh ataupun tidak? Macam mana? Ya, kita test. Pergi test saja. Nanti dia tengok sudah tak ada lagi dan sebagainya. Mereka ni kalau sudah tak ada, virus tu sudah tak ada, dia kata ni tak sembuh lagi. Nak sembuh macam mana? Daripada ada jadi tidak ada. Masya Allah, ya. SJ2 saja Kak, 3x3. Dan penagih ketum. Penagih ketum ni masalah sikit. Sebab ini kalau mereka tak makan, dia jadi kemurungan. Murung. Kalau mereka dah makan ketum tu, ketawa sampai ke pagi. Aduh, ini masalah. Tapi kita buang sajalah, kita ambilkan saja dia itu dengan kita menggunakan Anti-Rex, insya-Allah. Soalan yang ke-8, Irwandi Pekanbaru. Apa khabar Pak Irwandi daripada Pekanbaru? Masya-Allah, ya, lama tak pergi ke Pekanbaru. Perempuan umur 50 tahun, kanser rahim stadium 3B, sudah berlangsung 1 tahun. Herba yang sudah diikhtiarkan K4 syak Ketespirina setelah 2 bulan. Ada bungkah keluar daripada vaginanya. Daerah anus sakit, terkadang ada bercak darah. Sekarang buang air tidak terasa, keluar sendiri, badan semakin kurus. Sebelum ini, okey, kita ambil apa ya? Ini masalah ni, ya, kena cepat-cepat bajakah, cepat-cepat. 3 kapsul tu ambil rebus kapsul tu, dengan kapsul kali kita rebus, dia hancur nanti sebab dia gelatin. Rebus sampai dia mendidih. Daripada 2 gelas air itu tinggal 1 gelas minum. Kemudian petang begitu, malam begitu, esok lagi, lusa begitu, terus sampai hilang bungkah-bungkah tu, biar dia keluar. Ya, baik. Soalan yang ke-9 daripada Novi Pekanbaru juga. Perempuan 34 tahun menderita anxiety. Ni tajuk kita, kemurungan.
BAB tak lancar. Yang betul, orang yang ada masalah anxiety, kemurungan ni sembelit. Dia sudah tak rasa nak buang air besar. Itu dia antaranya. Kemudian BAB tak lancar hanya sekali dalam masa 1 bulan. Sekali 1 bulan. Itulah ceritanya. Sembelit itu jadi murung atau murung jadi sembelit. Itu dia antaranya. Tengok lagi ni. Ketika mau haid, dia kata lancar. Okey. Kemudian tidak bisa tidur. Dada sering sesak, perut sebelah kanan nyeri. Jadi sekarang selalu konsumsi ubat kimia untuk tidur. Mohon solusinya. Ini betul-betul Pak Haji nak sebut ni. Dia kena ambil pertama sekali, dia kena ambil HGH kali dengan wave. Ya, itu yang pertama. Supaya dia lancar pembuangan air besarnya, dia kena ambil kopi radix. Ya, supaya kopi radix itu boleh membuatkan dia mudah buang air besar. Tapi kalau boleh, kopi radix Himalaya. Supaya airnya itu tidak keluar banyak daripada tubuh badannya. Ya, dan amalah seperti mana yang Pak tunjukkan itu, ya, pelan-pelan. Nanti kalau begini, bolehlah kalau bersama dengan suami datang ke tempat Pak Haji, kita buat rawatan. Ya, insya-Allah kita betulkan balik sikit pemakanannya. Dalam masa 1 minggu saja duduk rawat inap. Di sini tak sebut rawat inap, berehat, rest dan rawat. R&R, rest dan rawat. Begitulah kurang lebih, ya. Soalan yang ke-10 daripada Cik Abdullah daripada Parit Bunta. Abang Lah, apa khabar? Bagaimana cara minum madu? Berapa kali kena minum? Bagaimana nak cek badan untuk sesuai dengan cara minum madu? Berapa kali nak minum madu lebah pula? Minum sajalah, lagi banyak lagi bagus. Ya, lagi banyak lagi bagus. Habis beli lagi. Baik, soalannya macam ni. Ini serius, ya, serius. Kita minum ini, Abang Lah tak perlu banyak-banyak. Kalau boleh, ambil 3 sudu besar waktu pagi, 3 pada waktu petang, 3 pada waktu malam. Tapi kalau tak tunjuk apa reaksi, tubuh badan kita duduk macam tu saja, tak berubah, macam minum air kosong saja, ditingkatkan dos. Gitu. Begitu saja. Dos itu tidak ada yang tetap dalam herba ni. Ni patut makan 2 saja, tak boleh lebih, ya. Itu ubat kimia. Kalau lebih bahaya. Tapi kalau ubat herba dia tak ada dos tetap pada tubuh badan seorang. Tengok responnya. Rosen ada vitamin C. Kalau kita itu masalahnya kita stres lebih, kena ambil banyak lagi. Jadi semua bergantung pada tubuh badan kita. Kita yang menilaikan sendiri, ya. Biar tubuh itu yang bercerita. Itu di antaranya. Baik, soalan ini sedari kita Hisda Mayanti daripada Palu. Ya, apa khabar orang Palu? Ya, lama, ya kita tak ke Palu juga. Ya Allah, ya. Ingat waktu masa berlaku gempa di Palu, ya. Pak Haji, bagaimana cara memasak beras dengan memberikan POC, dispray dengan POC lalu dijemur kemudian diapakan lagi? Kita merebus makan je lah. Ada apa-apa lagi? Masak buat nasi je lah makan. Ada orang tanya, nak perlu basuh lagi kah? Basuh dulu, lagi bagus. Tapi kalau kita nak basuh lepas tu pun tak mengapa, sebab dia dah serap ke dalam. Ya. Tapi kalau kita ambil setiap hari, badan jadi bagus, insya-Allah. Sihatlah badannya, ya. Yang kedua, anak bengkak, yakni gondongan, yakis, badannya panas, kepala pusing, kakinya dingin, apa herbanya? Bengkak, gondongan, bengkak, ya. Bengkak tu artinya apa, ya? Peradangan, inflamasi. Inflam tu panas, cari benda yang dingin. Apa dia herba kita yang bersifat dingin? Syak cartilage dingin, aloe vera dingin, seaweed pula, seaweed. Seaweed, mana ada seaweed, ya. Ada seaweed, rumput laut. Itu di antaranya. Baik, insya-Allah. Jadi ada herba kita nama pendingin. Ada herba kita ada nama pendingin. Pendingin itu 100% daripada rumpai laut. Satu lagi namanya penawar. Penawar itu daripada yang kita panggil apa itu? Belalai gajah.
penawar. Ya, ada dua. Boleh gunakan dua-duanya. Dingin sekali. Masya Allah. Soalan yang ke-12 daripada Palu juga Pak Muhsin. Apa khabar Pak Muhsin? Tuan Haji, saya ingin bertanya, beras display POC kemudian dikeringkan. Okey, apakah langsung dimasak atau dicuci dulu? Boleh. Dimasak ke terus pun boleh, dicuci dulu boleh. Ya, jadi kalau beras itu kita tak cuci lagi, kita spray, lepas tu kita cuci lah bila kita ni. Tapi kalau kita dah cuci dulu kemudian kita spray, ada tak payah lagi. Okey, soalan yang ke-13. Banyak betul soalan hari ni ya. Kak Nur Hashimah Nordin daripada Ipoh. Kak Nur Hashimah, apa khabar? Saya ada fibroid, sebulan lebih dah operate. Sekarang ni period darah masih banyak keluar juga berketul-ketul. Mohon bantuan dan nasihat Tuan Haji, apakah sakit ini? Apabila sakit, mulalah murung, stres dan down. Memang betul lah Kak, kalau dah sakit murung. Kalau kita tak dapat bonus pun murung juga. Kalau tak ada duit pun murung juga Kak. Bukan semua murung ni, macam-macam jenis. Ya, macam-macam jenis yang kita duk sebut lah, banyak-banyaknya. Tapi ada satu orang kata murung ni sebab banyak penyakit. Tak juga. Penyakit tidak ada wang, murung lah. Kalau sebab bagi wang, sihat selalu. Okey, baik. Kita tengok lagi. Darah keluar berketul-ketul. Tak apa Kak, biar dia keluar. Daripada dia duduk di dalam tubuh badan kita, biar dia keluar. Sebab fibroid itu dia menjadi kecil sebagainya. Fibroid itu jangan lupa Fisalin B. Fisalin B dalam produk kita bersama dengan kapsul Sirih Plus. Sirih Plus dalam bahasa Indonesia. Ya. Soalan yang ke-14 daripada Ibu Ayu Wilandri, Sumatera Utara. Saya mau tanya, anak saya terkena polip hidung, sudah pernah operasi 1 kali, sekarang tumbuh lagi. Macam mana polip pun kemudian polip jadi besar balik. Kemudian macam mana ya polip ni, macam mana kita nak buat bagi hilang polip ni dalam hidung sebagainya. Polip dalam hidung tu, ketumbuhan dalam hidung tu, kita guna syak saja. Ya, dah cukup lah. Guna syak saja dengan IMS pun dah cukup dah. Ya, cepat itu syak IMS. Hilanglah polip itu, tak perlu operasi. Kak Ida Rusmala Tenggerang. Kak Ida, apa khabar? Ya, bolehkah orang yang hamil muda makan buah nenas? Orang yang hamil muda tak boleh makan buah nenas muda. Kenapa nak makan buah nenas pula? Hamil. Ya, buah nenas tu dia sejenis herba yang boleh gugurkan. Tapi boleh makan kalau nenas tu yang dah masak betul. Kalau yang muda tak boleh. Kerana enzim bromelinnya itu kuat. Nanti gugur. Ya. Jangan makan sebab nak gugur pula. Jangan. Ya. Soalan yang ke-16, Puan Nur, asal Kelantan. Kenapa ambil AGH ada keluar darah di bahagian kilat bekas Caesar operation bersalin? Oh ya Allah ya Tuhanku. Ya kilat, ya kilat. Sebab bersalin tu, tempat operate itu ada jadi daging tumbuh. Lepas dia gunakan AGH, katanya ada keluar darah-darah sikit dan sebagainya. Sebab apa? Apakah pecah pendarahan dan sebagainya? Sebab dia betul-betul dia tak kering. Jadi oleh sebab itu ambil gamat. Ya, ambil gamat, kapsul gamat kita. Banyak itu gamat asli ya. Gamat asli itu kita ambil daripada Pulau Pangkor. Apa khabar? Encik Syah kita, Encik Syah kita yang tolong ambil di sana ya. Terima kasih Encik Syah. Lama sekali kita tak jumpa ya. Kak Nur Azakiah, si Putih Perak. Kak Azakiah, apa khabar? Apa khabar Abang Ayuk? Salam sama Abang Ayuk juga ya. Tapak kaki kiri terasa sakit bahagian tumit bila berjalan sudah lebih 1 bulan. Kenapa? Allah, sakit kaki pula ya. Macam mana kita nak berniaga ni? Okey, baik. Sakit kaki sebelah kiri ke sebelah kanan kan, kebanyakannya ini kerana asid, gout. Ambil antiret saja. Okey, baik. Muhammad Fauzi. Yang ni doktor ya, Dr. Fauzi. Merawat rahim yang jatuh. Bagaimana cara nak rawat rahim yang jatuh? Itu Fisalin B kita boleh guna, Paramaria. Tapi kalau nak lagi bagus, ambil ubat periuk bersalin. Itu yang paling bagus. Okey, seterusnya ialah Fakrozi daripada Aceh. Bagaimana takaran kasih minum minyak MPH untuk anak-anak? Apakah minyak MPH aman diminum kerana di botol itu amaran hanya untuk ubat luar saja? Ini banyak orang tanya.
Ini minyak MPH, minyak bubuk, amaran keras untuk luar saja. Jangan bagi pada anak-anak. Begitulah peraturan ya, peraturan. Ikutlah peraturannya, kita tulis di situ. Tapi tak apa, dengar kata Pak Haji lah. Ya. Okey. Macam mana sikit-sikit minum tak apa. Dia bukan gunakan ubat kimia. Pak Haji guna ni cakul arang. Pak Haji pun minum. Itu di antaranya. Baik, soalan yang ke-20 Saudara Samsul daripada Negeri Sembilan untuk masalah bel palsi, apakah kaedah rawatan yang terbaik? Bel palsi ni iaitu masalah dia ni, muka dia sebelah kiri atau sebelah kanan tu. Kerana apa? Kena stroke muka tu sebagainya. Cepatnya HGH dengan wave. HGH dan wave Saudara Samsul. Baik, yang ni PJS Rahmi kita daripada Dumai. Ya, apa khabar Ustaz Nordin? Apa khabar ya? Ini kita penyebab utama orang yang susah tidur. Stres kau, stres. Hutang banyak juga. Pinjam ni tak tidur juga. Tapi tak apa, baca doa saja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Minta lama-lama hilang dekat. Tak apa, tempat baru, pondok baru memanglah banyak fikir. Tapi nanti kebahagiaan itu banyak. Mana ada orang hidup senang 100%, mana ada hidup dia ni dilahirkan senang 100%. Sejak dia pernah lahir sampai ke mati tak pernah susah. Jarang jumpa gitu, tak pernah jumpa lagi. Pasti ada ujian. Siapa juga. Pak Haji pun banyak ujian. Tengok macam ni. Tengok ni, kedut-kedut ni. Mau tak jadi macam ni. Ni kedut-kedut tengok ni dekat sini. Ni satu kedut, satu ujian. Dua kedut, dua ujian. Tiga kedut, 3 ujian. Dia bukan dah kadang-kadang dah, bukan selalu. Tapi cara macam mana kita menanganinya yang paling penting. Masalah itu datang, dia tak duduk dekat tubuh badan kita. Macam juga kita pakai ni blazer, kita keluar. Ya, itu yang paling penting. Daripada kuliah Tuan Haji ada mengatakan masalah perut. Tanyakan diapakan, kurus atau gemuk? Yang ini ni nanti kita belajar cara mendiagnosis orang yang gemuk penyakitnya seperti apa, orang yang kurus penyakitnya seperti apa. Apakah orang gemuk itu kerana kadar kolesterolnya tinggi? Boleh jadi tak orang kurus juga kadar kolesterolnya tinggi. Ini cara diagnosis. Boleh jadi. Tetapi kecenderungan penyakit apa? Misalnya apa? Misalnya nanti kuliah besok Pak Haji akan membaca daripada diagnos darah. Nanti kita tengok besok. Darah A sakit apa? Sifatnya macam mana? B macam mana? C macam mana? O macam mana? Nanti kita kenal diri kita daripada sifat darah. Boleh tak? Boleh. Betul 100%? Tak betul 100%. Tapi betulnya banyak. Banyak peratus lah. 80% lah. Jadi kalaulah Pak Haji datang jumpa dengan Pak Haji di depan, soalan yang pertama Pak Haji tanya, darah apa? Dia kata darah O. Pak Haji dah faham dah orang ni seperti mana. Darah O ni born leader. Dia ada satu prinsipnya yang kuat. Ya. Dia adalah mengarah, tak boleh diarah. Ya. Dia orang yang very very powerful. Itu darah. Penyakit dia apa? Serangan jantung. Tu dia apa, darah tinggi. Itu dia penyakit dia. Nanti kita lihat besok ya, kita lihat penyakit berdasarkan kepada jenis darah. Kita belajarlah dengan herba. Misal ni pokok letup ni, letup yang ada buah-buah ni. Ni buah dia sebagainya banyak dekat kampung kita. Orang tak tahu ni. Ni namanya Physalis. Physalis bukan Physalin.
Fisalin tu daripada pokok tapak leman, ya, dikenali sebagai pokok tapak leman, ataupun orang panggil juga pokok tutup bumi, ya, atau juga orang panggil Elephantopas camber. Tapi ini bukan, ini Physalis minima. Physalis minima ni buah ni, nampak ni, buah letup ni, sedap juga ni kalau kita boleh makan ni, memang sedap. Ini letup macam ni, pokoknya merambat-rambat macam ni, macam ni, panjang dulu ni, rumah dulu banyak ni, buah macam ni. Ini banyak orang tak tahu, berharga sekali untuk sakit apa? Asmatik, penyakit paru-paru. Banyak orang tak tahu ni. Kalau direbus hilang ni, minum. Dan terbaik untuk sakit jantung. Itu di antaranya. Dulu Pak Haji ada keluar satu produk dulu tahun 1997. Bapa ibu ada yang ada masa tu sama Pak Haji. Nama produknya Physalis. Untuk apa? Minta maaf ya. Maaf sungguh-sungguh. Orang tua-tua dulu ambil daun ini, diproses jadi serbuk untuk diletakkan di payudara supaya dia awet. Awet pula, dia jadi elok lah. Macam tu. Maaf ya. Itu di antaranya. Itu amalan orang tua dulu. Maka memang betul Pak jadi keluar namanya Physalis serbuk. Itu di antaranya. Inilah yang terbaiknya. Masya Allah, subhanallah. Tapi yang paling penting, asma. Ada yang ada asma kat sini tak? Ni bahaya ni. Kalau COVID-19 ni ada asma, bahaya ni. Penyakit-penyakit yang ada komplikasi ni. Jadi sebab tu kalau ada asma, jangan keluar rumah, duduk dalam rumah betul-betul, jangan jalan. Orang lain boleh sihat, kita akan sakit. Jangan keluar rumah. Dengar kata Pak Haji ni, dengar. Jangan pergi berbuah-buah dengan jiran-jiran. Orang mudik-mudik daripada Jakarta pulang itu duduk diam-diam saja. Jangan. Aduh, ini kena jaga betul-betul. Ini virus ini bukan main-main. Virus ini virus betul-betul. Ini bukan cobaan, bukan. Ini betul-betul. Ya, ini benar-benar. Nanti jadi macam Itali itu. Aduh, subhanallah ya. Baik, soalan yang seterusnya ya. Ini di antaranya nama Rahmadiah daripada Aceh. Herba apa yang diberikan penyakit pesakit varises? Ini mengkudu. Ataupun Rosella boleh, atau spirulina. Paling cepat spirulina. Yang seterusnya Pak Agus Suliadi dari Medan. Saya nak tahu dosis daun kari untuk kencing manis. Seduh saja Pak. Ambil segenggam, keringkan, seduh, minum biiznillah, dengan izin Allah. Seterusnya Nur Maya daripada Palu. Ada orang tua yang berusia 70 tahun menderita asma kronis, kemudian ada riwayat bronkitis, suka merokok, sudah diberikan KPP tapi belum ada perubahan. Ini rokok ni macam mana nak sembuh? Ya, sebab ada rokok. Jadi kalau gitu guna ini saja untuk paru-paru. Adi Suprato, Pak Adi apa khabar? Daripada Depok. Ya, saya sentiasa doakan Pak Adi. Ini leader kita, ini kita punya leader, top leader kita, Pak Adi. Ya, soalannya mohon solusi untuk masalah prostat. Sudah menderita sakit. Prostat telah dijawab tadi. Physalim B bersama dengan Syak Katila. Physalim B kapsul. Yang kedua, apakah EP juga bisa digunakan untuk masalah tonsil dan sinusitis? Ya, untuk sinusitis juga boleh digunakan. Boleh gunakan EP. Untuk tonsil yang terbaik sekali tonsilitis, kita gunakan IMS, Aim Salahuddin. Okey, soalan selanjutnya Abdul Rauf Abdullah, Tasik Gelugor, Pulau Pinang. Apa khabar Barao kita? Minum kopi radik dan makan ubat seperti pelantiso, kopi radik sebagainya, apakah akan merosakkan buah pinggang? Siapa kata rosak buah pinggang? Ni orang-orang tak suka kita je Barao. Minum sajalah. Ya, orang tua-tua minum. Di India tu minum terus menerus. Zaman keturunan mereka tak ada rosak buah pinggang pun. Kari-kari tu kan herba juga. Biasalah. Biasa orang ni dia suka buat andaian. Orang rosak buah pinggang ni, cuba Abang Rapi tanya tengok. Cik ni rosak buah pinggang ya. Selalu datang ke tempat hemodialisis, pergi kat situ buat survey. Cik, berapa lama dah sakit? 10 tahun. Cik dulu minum kopi radik lah. Dia kata kopi radik tak keluar lagi masa tu. Dah sakit dah.
Apa Encik makan? Ubat tahan sakit, untuk gout. Dia ambil paracetamol, dia ambil daripada apa? Dia ambil daripada aluminium hidroksida. Itu yang sebenarnya, ya. Orang cemburu kita lah, Barauh. Okey, bagaimana nak kesan atau tanda kita mengalami sakit buah pinggang? Sakit buah pinggang ni kena pergi cek tengok, ya, urinnya itu, ya. Tetapi ya, kalau petanda-petanda awal dia lah, kencing tu berbuih sikit, sakitnya kawasan pinggang, jadi lemah. Ni kalau kita tengok kat muka ni, bengkak kat bawah ini, selalu jadi edema. Edema tu dekat kaki tu bengkak, kita tekan lambat sembab saja dia naik. Selalunya macam tu. Tapi kesannya itu, kalau Abang Rauf selalu makan herba malek, subat periuknya, pegaganya, dan ada satu lagi kita punya herba kita yang bagus itu, radi IQ-nya, dia tak jadi. Jadi jangan terus-terus nak pergi buat missionary mandiri, jangan terus begitu. Jangan. Abang Rauf dekat Pulau Pinang, mai ke Yan. Tak sampai sejam lah ikut highway. Tapi sekarang ni jangan datang lagi. Sekarang ni tunggu habis daripada kita perintah kekawalan ini, kita datang ke sini. Abang Rauf, kita ambil ubat periuk juga, minum sebagainya, pulih balik. Tapi ingat, jangan fikir pulih kita macam kita sakit kepala, makan ubat terus hilang, itu jangan fikir begitu. Itulah yang Pak Haji nak sebutkan. Baik, bapa ibu sekalian, kiranya itu yang Pak Haji nak sebutkan tentang orang yang ada kemurungan ini. Jadi nak disimpulkan bahawa kemurungan ini adalah masalah pemikiran, masalah holistik, ada kait dengan juga dengan spiritual, ada kait dengan penyakit, ada kait dengan ubat-ubat, kadang-kadang ubat darah tinggi kita makan, ada kait juga dengan cara kita berfikir, ada kaitan juga dengan keturunan, ada juga kaitan juga dengan pekerjaan, stres, kehilangan orang yang kita kasihi, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang ada kepadanya, ataupun hypothyroid, semua menyebabkan kemurungan, termasuk virus COVID-19, termasuk juga flu, influenza, banyak mendatangkan kemurungan. Jadi oleh sebab itu, kesimpulan yang Pak Haji nak sebutkan di sini bahawa bagaimana cara untuk menghilangkannya kesemua ini. Yang pertama, jangan lupa kita berdoa dengan Allah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sihatkanlah, afiatkanlah tubuh badanku. Allahumma afini fi sam'i, afiatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, mataku. Kerana penyakit boleh masuk melalui mata, melalui telinga, dan melalui seluruh tubuh badan kita. Jaga itu, jaga ibadat kita dengan Allah. Kedua, jangan lupa kalau demam-demam sikit, cepat-cepat bangun pagi. Kalau dah demam lagi kuat, cepat-cepat SJ2. Sapu jarak 2, SJ2. InsyaAllah dia sudah tak masuk ke stage yang ketiga. InsyaAllah hilang terus dengan izin Allah. Lihat berapa banyak testimoni yang telah Pak Haji sharekan. Satu lagi, tiap-tiap hari prevention. Kopi radik. Merah boleh, hitam boleh, radik Himalaya boleh, radik kacik Fatimah boleh, apa juga yang bernama kopi radik. Semuanya mengandungi uricoma longifolia atau di pokok pasak bumi, tongkat ali, bidara pahit, semuanya ada di dalam ramuan tersebut. Diikuti dengan vitamin C yang tinggi, anti stres, diikuti dengan pelawas, apa yang disebut sebagai morindin sebagai pelawas, diikuti lagi dengan serotonin untuk dapatkan tidur yang berkualiti, diikuti lagi dengan pokok-pokok yang ada seperti halban, ya, yang mengandungi saponin, membuatkan tubuh badan kita mempunyai immunity yang kuat, diikuti dengan tebu gajah, diikuti lagi dengan pokok-pokok yang lain seperti mata pelanduk, pokok lara. Ada 7 herba di sini.
Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 kali orang bertawaf, labbaik Allahumma labbaik. 7 kali orang inna safa wal marwata, orang yang bersa'i safa ke marwah. 7 kali orang bismillahi Allahu akbar ketika orang membuat melontar jumlah ula wusta aqabah. 7 tawaf, 7. Suruhlah anak kamu bersolat ketika umur 7 tahun 7 hari. Begitulah ada 7 ramuan di dalam riset kopi radik kita ini. InsyaAllah dengan izin Allah, Allah lindungkan kita. Berdoalah, mudah-mudahan kita terselamat daripada COVID-19 ini. Terima kasih. Ikuti lagi Pak Haji pada hari esok. Terima kasih. Jangan lupa like, share kepada kawan-kawan ya, yang paling pentingnya. Dan Pak Haji mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana ramai sekali yang menonton siaran ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.